Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu sekali lagi dalam kuliah pengajian berkitab atas talian. Jadi sebelum kita meneruskan program kita, marilah kita sama-sama subscribe, like dan share YouTube channel Masjid Al-Muktafi Billah Syah. Itu TV MAMBS, dan para penonton juga boleh follow, like dan share page Facebook Masjid Al-Muktafi Billah Syah, dan mohon follow kami di Instagram Masjid Al-Muktafi Billah Syah Kuala Terengganu. Semoga dengan share dan semoga dengan like dan share anda boleh menyuburkan lagi aktiviti dakwah melalui media sosial Masjid Al-Muktafi Billah Syah. Jadi pada pertemuan kali ini, insya-Allah sekali lagi kita akan membaca buku fiqh umrah kontemporari berdasarkan mazhab Syafi'i dan resolusi muzakarah haji peringkat kebangsaan karangan saya sendiri, di mana pada kali ini kita akan masuk ke tajuk yang kedua dalam bab yang ketiga, bab ketiga, iaitu tajuk yang melibatkan pelbagai isu ibadat di tanah suci. Itu tajuk kedua adalah berkaitan dengan solat dalam perjalanan. Jadi kita tentu tahu walaupun buku ini bercakap tentang isu umrah, tetapi di sana terdapat juga isu solat yang perlu ditekankan, kerana ada dalam setengah-setengah keadaan mengikut sejarahnya pernah berlaku jemaah tidak solat ketika mereka mengerjakan haji ataupun ketika mereka mengerjakan umrah. Jadi perkara ini perlu ditekankan supaya ibadat yang mereka lakukan tersebut, haji umrah tersebut sempurna, dan tidaklah dalam melaksanakan ibadat tersebut kita melakukan satu perkara yang bertentangan dengan syarak, itu meninggalkan solat. Okey, jadi yang pertama apa yang saya tulis dalam buku ini, yang pertama dia kata sebelum keluar daripada rumah memulakan perjalanan, sunat bagi jemaah menunaikan solat sunat musafir 2 rakaat. Jadi ini di antara sunnah-sunnah yang setengah orang mungkin tidak lakukan, dah boleh dikatakan antara sunnah yang ditinggalkan, itu solat sunat musafir. Kerana kita di dalam kehidupan kita ni, atau di Malaysia sendiri, memang kita banyak kali bermusafir, tetapi jarang-jarang kita melaksanakan solat sunat musafir tersebut. Melainkan kalau kita nak pergi haji dan umrah, maka para penceramah menekankan tentang perkara ini. Jadi sebenarnya hukum menunaikan solat sunat sebelum musafir ini adalah sunat bagi secara umumnya, namun dia menjadi satu amalan yang ditekankan apabila untuk perjalanan untuk pergi menunaikan haji dan umrah lah. Kan, walaupun sebenarnya sunat untuk semua keadaan untuk kita bermusafir. Okey, jadi lafaz niatnya usalli sunnatas safari raka'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya saja aku solat sunat musafir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Pada rakaat pertama selepas jemaah membaca Al-Fatihah, sunat membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun atau surah Al-Kafirun. Dan pada rakaat kedua selepas membaca Fatihah, sunat membaca surah Al-Ikhlas, itu Qul huwallahu ahad. Okey, ini dari segi bacaan. Okey, dia sebenarnya disebut dia adalah 2 rakaat. Dan perhatian, solat sunat musafir ini tidak sah dilakukan pada 5 waktu tahrim. Jadi kita dalam satu hari ini kita ada 5 waktu yang diharamkan menunaikan solat-solat sunat. Jadi solat sunat ni dia ada beberapa kategori. Nanti insya-Allah kita akan berbincangkan tentang perkara ini secara detail apabila masuk kepada tajuk ni nanti. Dalam buku ni ada tajuk yang khusus berkaitan dengan waktu-waktu tahrim ni di bawah topik pengecualian waktu tahrim di tanah haram Mekah. Di situ akan didetailkanlah bilakah 5 waktu tahrim tersebut. Jadi dalam kes solat sunat musafir ni, dia oleh kerana dia termasuk dalam kategori solat sunat yang sebabnya terkemudian. Dia panggil solat sunat yang sebabnya terkemudian. Maksudnya solat dulu, musafir kemudian. Maka jenis solat yang sebabnya terkemudian termasuk dalam kategori solat sunat yang diharamkan dilakukan pada 5 waktu tahrim. Okey, contohnya lah selepas jemaah menunaikan
solat asar. Bila menunaikan solat asar, maka berlakulah waktu tahrim. Itu sebagai contoh. Jadi tidak disunatkanlah menunaikan solat sunat musafir kalau kita nak musafir selepas kita menunaikan solat asar. Tapi kalau kita nak menunaikan musafir pada pukul 10 pagi contohnya, 10 pagi itu bukan waktu tahrim. Waktu tahrim tidak terlibat waktu tahrim. Ataupun selepas kita menunaikan solat zuhur contohnya, kita nak bermusafir, maka bolehlah disunatkan kita menunaikan solat sunat musafir, kerana pada selepas menunaikan solat zuhur ataupun tidak berlaku padanya waktu tahrim. InsyaAllah tajuk ni akan dibincangkan apabila masuk kepada topik pengecualian waktu tahrim di tanah haram Mekah. Okey. Dan selepas jemaah memberi salam solat sunat musafir tadi, sunat membaca ayat kursi dan surah Al-Quraisy, li'ilafi Quraisyin. Seterusnya berdoa dengan sepenuh hati dan ikhlas supaya dipermudahkan segala urusan keduniaan dan akhirat, kan, serta diberi bantuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan pergi dan balik, dan dapat melakukan ibadah umrah dan ziarah dengan sempurna. Jadi oleh kerana buku ni khusus ditulis untuk perjalanan umrah, maka saya catatkanlah perkara tersebut. Semoga pembagian kita ke tanah suci itu dipermudahkan. Perjalanan menaiki bas ke ataupun kapal terbang ke, dan perjalanan daripada Mekah ke Madinah dan seumpama dengannya, supaya segala pergerakan kita adalah dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat melaksanakan ibadat umrah dengan sempurna dan juga dengan ibadat ziarah. Dan apabila mahu keluar daripada rumahnya, sunat membaca doa berikut. Antaranya, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Sunat membaca doa ini supaya terlindung daripada malapetaka, penipuan dan sebagainya sepanjang perjalanan. Ini yang pertama. Dan seterusnya, isu yang seterusnya yang saya catatkan dalam nota ini, dalam buku Fiqh Umrah Kontemporari ini, adalah haram atas lelaki memulakan perjalanan pada hari Jumaat selepas subuh, selepas masuk subuh, dan terangkat rukhsah jamak dan qasar, itu zuhur dan asar, kecuali. Ini adalah sebenarnya berkait dengan isu musafir pada hari Jumaat. Musafir dalam hari Jumaat ni, kalau dia bermusafir selepas daripada subuh, maka mengikut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, kalau dia tahu dia tidak dapat menunaikan solat Jumaat dalam perjalanan ataupun ke lokasi yang dituju, maka hukum dia bermusafir pada hari Jumaat tersebut dalam situasi itu adalah haram hukumnya. Inilah mengikut mazhab Syafi'i. Dan disebut di sini, maka terangkat rukhsah jamak dan qasar. Maksudnya dia tak boleh nak melaksanakan solat jamak dan qasar bila masuk waktu zuhur nanti, melainkan ada dalam dua keadaan berikut. Yang pertama, dapat menunaikan solat Jumaat dalam perjalanannya. Maksudnya on the way tersebut ada sempat singgah di masjid, ataupun bila sampai ke lokasi, maka di lokasi tersebut ada sempat dia menunaikan solat Jumaat, maka perjalanan tersebut tidak dikira haram. Tapi kalaulah tidak dapat menunaikan solat Jumaat dalam perjalanan ataupun sampai di lokasi yang tuju, maka perjalanan musafir pada hari Jumaat tersebut yang dilaksanakan selepas subuh itu, maka dikira sebagai haram, berdosa hukumnya. Ini adalah menurut pendapat dalam mazhab Syafi'i. Okey. Jadi untuk pengetahuan jemaah sekalian, sebenarnya hukum bermusafir hari Jumaat ni selepas daripada subuh ni, sebenarnya kalau ikut melihat kepada mazhab yang empat ni ada khilaf sebenarnya. Mazhab Syafi'i telah kita sebut tadi. Kalau mazhab Hanafi, maknanya perkara tersebut dikira sebagai harus, dan harus tanpa makruh. Tanpa makruh. Ini mengikut pandangan mazhab Hanafi. Kalau ikut mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali, dia jatuh kepada makruh. Supaya dia tidak terluput fadilat menghadiri solat Jumaat. Mazhab Syafi'i telah kita nyatakan tadi. Jadi sebenarnya dalam masalah ini ada khilafiyah. Tetapi apa yang saya telah nyatakan
bahawa dalam buku Fiqh Umrah Kontemporer ini saya menyebut tentang pandangan mazhab Syafi'i dan apa yang diputuskan dalam resolusi muzakarah haji. Okey, jadi sebenarnya apa yang saya bacakan tadi masih belum habis lagi dah, isu tentang musafir pada hari Jumaat. Kerana kita tahu dalam pergerakan musafir untuk pergi haji ataupun umrah, kadang-kadang jadual penerbangan tersebut dia tidak mengambil kira tentang masalah hari Jumaat ataupun bukan hari Jumaat. Kadang-kadang jemaah terpaksa, macam memanglah kalau keluar musafir kebanyakannya sekarang ni mudah dengan keadaan pengangkutan yang cepat dan laju, mereka kebanyakannya keluar hari Jumaat sekalipun adalah selepas daripada subuh. Selepas daripada subuh, dan memang mereka ketahui dalam perjalanan kadang-kadang mereka tidak mengetahui, tidak dapat menunaikan solat Jumaat. Kadang-kadang sampai di lapangan kapal terbang, di airport, mereka tidak sempat menunaikan solat Jumaat. Ni khusus bagi lelaki lah, sebab lelaki yang diwajibkan menunaikan solat Jumaat. Maka saya kena habiskan baca dululah apa yang saya bacakan tadi kan. Saya ulang sekali lagi, dia kata haram atas lelaki memulakan perjalanan hari Jumaat selepas subuh dan terangkat rukhsah jamak dan qasar, itu khususnya zuhur dan asar, kecuali dapat menunaikan solat Jumaat dalam perjalanannya, atau ini yang kedua ni, atau jika dibimbangi sekiranya menunaikan solat Jumaat akan menyebabkan terlepas jadual penerbangan. Inilah yang biasa berlaku, yang menyebabkan jemaah oleh kerana proses di lapangan terbang ni memakan masa untuk nak check-in barang, kemudian masuk ke dewan berlepas semua sekali, menyebabkan jemaah terlepas daripada menunaikan solat Jumaat, kerana melibatkan urusan, apatah lagi pada musim haji ataupun musim umrah yang padat, urusannya mengambil masa, sedangkan mereka keluar selepas subuh. Tapi kalau keluar sebelum subuh, dia isunya adalah kalau musafir sebelum subuh, maka hukumnya adalah harus menurut persepakatan para ulama. Kalau musafir sebelum subuh, yang tu tidak jadi masalah. Tapi isu kita ni adalah musafir selepas subuh yang menyebabkan terus pergi ke airport dan dan terus berurusan di airport, yang menyebabkan luput solat Jumaat bagi lelaki. Maka mengikut apa yang saya tulis ni, yang saya petik daripada kertas kerja yang dikeluarkan oleh pihak pengurusan tabung haji, itu permasalahan perkara berbangkit mengenai isu-isu ibadat haji, maka jika sekiranya dibimbangi menunaikan solat Jumaat akan menyebabkan terlepas jadual penerbangan, maka musafir pada hari tersebut tidak dikira sebagai haram. Ini apa yang telah pernah diputuskan lah dalam perkara ini. Sekarang satu kertas kerja lah yang di kertas kitab haji, itu permasalahan perkara berbangkit mengenai isu-isu ibadat haji. Okay, namun bagaimanapun kita melihatlah seperti yang saya nyatakan tadi, kalau ikut dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Hanafi dan mengikut satu dakwaan, dia jugalah mazhab Maliki juga, bahawa musafir hari Jumaat selepas subuh yang dia mengetahui bahawa dia tidak dapat menunaikan solat Jumaat dalam perjalanan ataupun di lokasi tuju, hukumnya adalah harus juga. Wallahu alam. Semoga kita semua mendapat rahmat daripada Allah SWT melalui perselisihan para alim ulama ini. Okey. Kemudian masalah yang ketiga, semasa berada di lapangan terbang di tanah air, jika waktu solat sudah masuk, hendaklah ditunaikan solat dengan segera. Ini lebih kepada pengurusan jemaah lah. Kalau bagi mutawif, dia apabila dia mengetahui dia mutawif haji atau umrah ni, dia bukan hanya menguruskan tentang ibadat saja, ibadat haji ataupun ibadat umrah, tapi juga dia kena mengawal setia pergerakan jemaahnya. Dia bertanggungjawab sebab dia sebagai ketua rombongan. Jadi dia perkara yang menyebabkan solat juga dia kena pelihara. Dia juga kena jaga tentang ibadat solat jemaah dia, supaya solat jemaah tersebut tersusun. Semoga pergerakan jemaah mereka juga adalah tersusun. Jadi antara perkara yang perlu ditekankan adalah melibatkan solat. Jadi apa yang saya nyatakan di sini, semasa berada di lapangan terbang di tanah air, jika waktu solat sudah masuk, hendaklah ditunaikan solat dengan segera. Kan? Dan manakala solat yang boleh dijamakkan seperti zuhur dan asar, maghrib dan isyak, hendaklah dilaksanakan secara jamak dan juga dikasarkan. Sebab apabila sampai di airport ni, secara umumnya apabila jemaah ni sampai ke airport, mereka ni sudah mendapat status musafir. Ini saya sebut secara umum lah.
Kerana kemungkinan juga ada jemaah yang rumahnya terlalu dekat dengan airport. Jadi dia berkait dengan hukum. Kerana kita tahu bila kita keluar daripada kawasan kampung kita ataupun negeri kita ataupun kawasan perumahan kita, maka kita sudah dapat satu musafir walaupun perjalanan masih lagi belum sampai 2 marhalah. Jadi secara umumnya apa yang saya nyatakan ini, bila sampai ke airport ni, secara umumnya jemaah ni kalau yang datang daripada jauh tu sememangnya mereka sudah boleh melaksanakan solat jamak dan qasar semasa berada di lapangan kapal terbang. Okey, jadi Zuhur Asar, Zuhur 2 Asar 2, Maghrib 3 Isyak 2. Okey, jadi hendaklah dilaksanakan secara jamak dan qasar supaya dapat meringkaskan pergerakan dan perjalanan insya-Allah menjadi semakin lancar. Jadi ini adalah satu panduan lah ataupun sebagai tanggungjawab mutawif lah untuk memastikan jemaah mereka ni menunaikan solat secara tersusun dan secara berjemaah lah, maksudnya berjemaah supaya pergerakan mereka untuk terbang nanti menjadi lebih tersusun. Okey. Dan masalah seterusnya, jika sekiranya waktu solat masih ada setibanya ke destinasi, jemaah tidak perlu mengulangi lagi solat jamak takdim dan qasar yang telah dilakukan itu. Apa maksudnya dalam masalah ini? Okey, saya bagi contoh. Saya bermusafir daripada Terengganu. Rumah saya di kampung, sebuah kampung di Terengganu, dan bila saya sampai ke lapangan terbang Sultan Mahmud di Kuala Terengganu tersebut, saya sebenarnya sudah dapat status musafir. Saya sudah dapat status musafir. Okey. Dan kapal terbang contohnya terbang pukul 2. Dan saya sempat bila masuk waktu Zuhur, contohnya pukul 1, saya sempat semayang Zuhur dan Asar secara jamak. Zuhur 2, Asar 2. Jamak dan qasar. Sebab saya sudah dapat satu musafir di lapangan terbang Sultan Mahmud. Okey. Jadi kapal terbang pukul 2. Dan saya sampai di lapangan terbang Subang pukul 3. Pukul 3. Jadi maksudnya Asar masih belum masuk dan Zuhur masih ada. Kemudian saya terus bergerak pergi ke KLIA contohnya untuk terbang lah. Untuk terbang ke Tanah Suci, dan sampai di KLIA barulah kedengaran azan Asar mengikut waktu di kawasan KLIA tersebut. Jadi inilah isu yang nak dibincangkan berdasarkan poin nombor 4 ini. Saya ulangi ya. Jika sekiranya waktu solat masih ada setibanya ke destinasi, jemaah tidak perlu mengulangi lagi solat jamak takdim dan qasar yang telah dilakukan itu. Walaupun sebenarnya destinasi saya tak sampai lagi. Destinasi saya masih belum sampai, iaitu destinasi saya ialah ke Mekah. Tapi saya sampai ke mana ni? Saya sampai ke KLIA tersebut dalam keadaan baru masuk waktu asar. Jadi bagaimanakah solat asar saya tersebut? Adakah saya perlu mengulangi solat asar tersebut sedangkan saya sudah jamak Zuhur dengan Asar di lapangan terbang Sultan Mahmud apabila awal-awal masuk waktu Zuhur? Jadi jawapannya saya tak perlu dah lagi. Saya tak perlu lagi mengulangi solat asar tersebut di KLIA walaupun masih sampai barulah kedengaran azan asar, kerana ketika saya menunaikan solat Zuhur dan Asar di lapangan terbang Sultan Mahmud tersebut, saya melakukannya dalam keadaan dua-duanya adalah sah belaka. Zuhur sah, Asar pun sah. Jamak saya itu pun juga sah. Jadi saya tak perlu mengulangi lagi solat Asar tersebut ketika saya sampai di KLIA. Maka begitulah juga isunya kalau kita sampai betul-betul ke destinasi kita. Contohnya anda kata destinasi saya adalah Kuala Lumpur. Saya bukan nak pergi ke Tanah Suci. Jadi saya sampai ke rumah saudara saya di Kuala Lumpur yang saya mahu menetaplah dalam tempoh bermukim ataupun tidak bermukim. Tetapi semasa saya solat di lapangan terbang tersebut, saya solat dalam keadaan cukup syaratnya, sah kedua-duanya. Zuhur pun sah, Asar pun sah. Jamak saya tu sah, dan saya sampai ke Kuala Lumpur pukul 3 dan masih lagi belum masuk waktu Asar. Tiba-tiba saya duduk di rumah saudara saya tersebut, maka kedengaranlah azan Asar. Saya tak perlu lagi mengulangi solat Asar tersebut kerana alasannya ketika saya menunaikan Zuhur dan Asar di lapangan Sultan Mahmud tersebut, solat saya itu dua-duanya adalah sah belaka. Okey, saya rasa jelas dalam kali ini. Okey. Poin seterusnya, jika jemaah sudah menaiki pesawat,
Ini isu balik semula, isu menaiki pesawat. Ini cerita yang real punya. Menaiki pesawat di Mekah ataupun di Madinah, dan jemaah terlibat dengan solat fardu di udara. Jadi dalam keadaan tertentu, semasa terbang, ini adalah tugas mutawif juga untuk nak beritahu kepada jemaah dia apakah solat yang akan terlibat semasa terbang di udara nanti. Kerana mungkin dia akan terbang selepas asar contohnya. Bagaimanakah bila sampai ke Jeddah, macam mana keadaan, jam pukul berapa, adakah masih ada lagi waktu asar, waktu isyak, maaf saya, adakah masih lagi waktu isyak atau macam mana. Nanti itu adalah mutawif kena menyusun, mengetahui pergerakan kapal terbang sampai di Jeddah ni, adakah masih lagi ada waktu yang kedua ataupun dua-dua solat luput belaka, maksudnya Zuhur pun sampai ke Jeddah, Zuhur pun habis, Asar pun habis, ataupun sampai ke Jeddah Maghrib pun habis, Isyak pun habis, maksudnya sampai ke Jeddah subuh. Ataupun bila sampai ke Jeddah walaupun di udara terlibat dengan solat Maghrib, tetapi sampai ke Jeddah waktu Isyak masih lagi ada dan panjang lagi tempohnya. Maka di sini mutawif kena merancang untuk nak memberi taklimat kepada jemaah bagaimanakah kedudukan solat Maghrib dan Isyak tersebut. Okey, jadi kita baca buku. Okey, jika jemaah sudah menaiki pesawat menuju ke Mekah atau Madinah dan jemaah terlibat dengan solat fardu di udara, dalam keadaan ini hendaklah dilihat kepada keadaan-keadaan berikut. Ini saya bagi senario-senario yang biasa berlakulah dalam penerbangan kita ke Tanah Suci, yang biasanya mendarat ke Jeddah ataupun mendarat ke Madinah. Okey, jika solat yang terlibat itu, contohnya Zuhur dan Maghrib, boleh dijamakkan dengan solat yang kedua. Jadi kalau Zuhur memang jamak dengan Asar lah, Maghrib boleh jamak dengan Isyak. Dan bila sampai ke lapangan terbang dan waktu kedua masih ada lagi setibanya di lapangan terbang, contohnya kita terbang selepas daripada Asar, ataupun kita terbang selepas daripada Zuhur, tapi kita sudah jamak lah Zuhur dengan Asar kan. Dan bila sampai ke Jeddah, waktu dan bila masa terbang terlibat dengan waktu Maghrib, tetapi waktu Maghrib tamat di udara, tetapi bila sampai ke Jeddah waktu Isyak masih lagi ada. Jadi apakah pesanan kita kepada jemaah kita? Maka jawabnya, hendaklah ditangguhkan dahulu solat yang pertama. Dalam contoh yang saya sebutkan tadi, hendaklah tidak disolatlah, tidak masuk jemaah tidaklah menunaikan solat Maghrib di udara tersebut kan. Maka hendaklah dilaksanakan secara jamak takhir Maghrib tersebut dengan Isyak setibanya di Jeddah nanti. Itu adalah dari segi perancangan lah, dari segi perancangan, kerana solat di udara ni dia ada isu sebenarnya, isu hukum yang insyaAllah akan dibincangkan selepas daripada ini. Panjang isu hukum kalau menunaikan solat di dalam pesawat, kerana keadaan di pesawat tidak sama di darat, dari segi kemudahannya, keselesaannya, dari segi menghadap kiblatnya, dari segi menyempurnakan rukun-rukun solat tersebut dengan rukuknya, dengan sujudnya, ada isu. Jadi oleh kerana untuk mengelakkan isu-isu tersebut, maka anda kata bila sampai ke Jeddah ataupun sampai ke Madinah, waktu solat yang kedua masih ada, maka dinasihatkan kepada jemaah supaya tidak menunaikan solat jamak di udara. Kerana masa kedua masih ada, jadi kita merancang untuk menunaikan solat jamak takhir setibanya di Jeddah ataupun setibanya di Madinah. Okey, itu adalah senario yang pertama. Okey, kemudian senario yang kedua, saya rasa saya berhenti untuk setakat ni. InsyaAllah kita akan sambung pada klip yang berikutnya bagi senario yang kedua insyaAllah. Okey, kerana senario kedua ni adalah panjang. Okey, jadi untuk sebagai penutupnya bagi siri yang kedua ni, maka marilah sama-sama kita mencari saham akhirat dengan menyumbang ke tabung pengurusan Masjid Al-Muqtafi Bilasyah melalui nombor akaun yang tertera di bawah ini. Jadi itu saja, jumpa lagi dalam kuliah yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.